makes it hard to breathe. Words come over me, feels like I'm somebody else. So just don't get overwhelmed, and you'll make it out, then you'll be just fine. I promise you don't have to worry about a thing. Don't let it break you down, you got me by your Bismillahirrahmanirrahim. side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan bincangkan soalan bahagian A kertas 2 Biologi Negeri Kelantan 2020. Untuk soalan pertama, darjah 1.1 menunjukkan satu sel rambut akar. Kita boleh tengok ada sel rambut akar, jadi ia menunjukkan pada sel tumbuhan. A1, namakan P dan Q. Dan soalan ni mintakan namakan saja, jadi kita namakan. Untuk P, dia berlabel pada lapisan paling luar pada sel, jadi kita namakan dia dinding sel. Untuk Q, dia bertanda pada sejenis organel yang berloret, jadi kita namakannya nukleus. Baiklah, untuk A2, nyatakan fungsi R. R merupakan subsel, jadi fungsi R adalah mengandungi air, asid organik, gula, asid amino, enzim, garam mineral, oksigen, karbon dioksida, pigmen, bahan buangan dan hasil sampingan metabolisme. Baiklah, untuk soalan B2, sel dalam darjah 1.1 tidak dapat menjalankan fotosintesis. Mengapa? Baiklah, sekarang soalan ni dia minta kenapa sel dalam darjah ni tidak boleh menjalankan fotosintesis. Ini kerana kita tengok dalam darjah. Kalau kita lihat satu benda, fotosintesis hanya akan berjalan sekiranya ada kloroplas. Tetapi dalam darjah tidak ada kloroplas. Maka jawapan kita ialah sel akar rambut tidak mempunyai kloroplas. Maka kloroplas memerlukan tapak fotosintesis tumbuhan. Maka tumbuhan sel akar rambut tidak dapat menjalankan fotosintesis. Baiklah, untuk soalan B2, berikan contoh sel lain yang sama seperti sel di darjah 1.1. Baiklah, sel tumbuhan tersebut tidak boleh merupakan sel yang menjalankan fotosintesis. Jadi kita letak sel tumbuhan yang tidak menjalankan fotosintesis. Contohnya sel bawang. Jadi dapat satu markah. Seterusnya adalah C. Terangkan kepentingan sel rambut akar mempunyai lebih organel S. Baiklah, dalam gambar kita boleh lihat organel S ialah mitokondria. Mitokondria peranannya ialah untuk menghasilkan tenaga, merupakan tapak respirasi sel. Jadi dia hasilkan tenaga dalam bentuk molekul ATP. Jadi kita tenangkanlah. Organel S ialah tapak respirasi sel. Ia berperanan menjana lebih banyak tenaga dalam bentuk ATP. Tenaga ini dapat digunakan untuk pengangkutan aktif tumbuhan semasa mengangkut ion garam mineral. Baiklah. Untuk soalan D. Lukiskan satu rajah berlabel keadaan satu subsel jambu selepas 3 jam. Dalam gambar kita tengok lautan garam pekat, ada irisan jambu dalamnya. Jadi kita lukislah sel tumbuhan dalam keadaan plasmolisis, iaitu dalam keadaan lautan hipotonik. Lepas tu yang penting kita kena ada dinding sel, membran plasma yang menjauhi dinding sel. Kita ada sitoplasma, vakul dan nukleus. Baiklah, untuk soalan terakhir bagi soalan 1 ni ialah terangkan bagaimana keadaan ini berlaku. Maka jawapan kita ialah lautan garam pekat adalah lautan hipertonik terhadap subsel jambu. Air keluar daripada subsel jambu melintasi membran plasma secara osmosis. Kita wajib jawab secara osmosis kerana ini melibatkan air. Baiklah, itu sahaja untuk soalan 1. Seterusnya kita berat pada soalan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita akan teruskan dengan soalan 2, paper 2 Kelantan. Okay, so kita tengok dulu baca soalan dia. Darjah 1 menunjukkan satu molekul lipid. Pada darjah 1 labelkan X dan Y. So X adalah asid lemak, Y triglycerida. Terangkan bentukan molekul Y. Molekul Y terbentuk melalui kondensasi. Seterusnya melibatkan penyingkiran 3 molekul air. Air sekali, gliserol dan 3 asid lemak akan bergabung bagi menghasilkan triglycerida. Okey, so kalau tengok dari atas ni pun kita dah boleh nampak lah sebenarnya macam mana hasil-hasil dia. So actually macam bentukan ni kalau tengok daripada atas pun dah boleh nampak dah. So darjah 22 menunjukkan 2 jenis asid lemak P dan Q. Nyatakan 2 perbezaan 2 jenis asid lemak.
So kalau tengok kat rajah ni, P dia ada ikatan kada 2, Q tak ada. So P ada ikatan kada 2, Q ni tak ada. Ikatan tunggal saja. So ikatan kada 2 adalah lemak tak tepu, ikatan tunggal lemak tepu. So seterusnya, tandakan dengan huruf X pada darjah 2.3 di mana penyerapan hasil pencernaan lipid berlaku. So pencernaan lipid berlaku di laktil. Dan laktil ni X kat X tu dah laktil, sepanjang tu dah laktil. Okay, so terangkan bagaimana penyerapan tersebut berlaku. Okay, so dia berlaku first kali gliserol dan asid lemak meresap masuk ke sel epitelium dan bergabung menjadi tulisan halus lipid. Kemudian meresap masuk ke laktil. Laktil bergabung membentuk salur limfa dan sistem limfa. So yang last point tu just point tambahan. Yang penting dia sampai meresap masuk ke laktil. So boleh hafalkan, ingat macam mana penyerapan gliserol asid lemak berlaku. So kita tengoklah seterusnya. Okey, bahagian sistem pencernaan manusia. Okey, doktor melakukan pembedahan bariatrik. Terangkan bagaimana kaedah pembedahan bariatrik boleh mengatasi obesiti. So first kali kaedah ini akan mengurangkan saiz perut. So kalau tengok kat atas ni pun kita dah nampak dah diikat perut. So perut akan jadi kocik sikit. So kaedah ini akan mengurangkan saiz perut dan memudahkan perut rasa kenyang. So bila perut kecil, kejap je dah kenyang lah. So secara tidak langsung, jumlah pengambilan kalori akan berkurang. So bila dah kurang kita ambil kalori, kalori yang diserap juga akan berkurang. So bila banyak kalori yang kita ambil, so lemak ni akan lebih banyak lah, lebih senang nak tukar kepada tenaga. Dan secara tidak langsung berat badan juga akan berkurang. Okay, so sekian saja untuk soalan nombor 2. Terima kasih. 3 ni soalan pertama dia. Dia bagi, dia kata tu jadual 3.1 menunjukkan pengalasan bagi jagung dan padi bukit. Ni yang kita tahu pengalasan dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, iaitu alam filem kelas order. Lepas tu dia bagi X, jenis spesies. So soalan pertama, apakah X? So yang ni kita ada akronim dia, iaitu AFKOGS. So kita boleh buat akronim yang kita ada, Afla Farhana kelas on frost jenis sekali. So on frost, X tu adalah frost. So kita dah hafal yang X ni adalah family. Itu adalah jawapan untuk soalan A. So untuk soalan yang A2, berdasarkan jadual 3 berikan nama saintifik bagi jagung. So nama saintifik ni kita tahu dia gunakan sistem binomial linearis. So untuk sistem binomial ni kita akan gunakan, dia ada dua perkataan. So perkataan pertama tu kita akan gunakan daripada pengalasan jenis. Perkataan kedua kita akan gunakan daripada pengalasan spesies. So jawapan dia kita kata untuk jagungan. So jagung kita ambil je lah daripada jadual ni. Kita ada untuk jenis kita ada Zea, spesies kita ada maize. Jadi kita dapatlah jawapan Zea maize. So syarat kedua dia untuk penulisan dia, untuk perkataan pertama iaitu jenis kita kena guna mula huruf besar. Yang kedua spesies kita akan gunakan huruf kecil. Okey, lepas tu soalan B. Soalan B dia kata dia buat kajian tentang persaingan antara jagung dengan padi bukit. So diagram 1 ni dia kata dia tanam pokok jagung dengan padi bukit ni dalam dua kotak semayang berbeza. Darjah 3.2 ni dia tanam pokok padi dengan pokok jagung ni dalam satu kotak semayang yang sama. So untuk soalan pertama nyatakan dua perbezaan darjah 31 dan 3.2 kan. Kalau kita tengok graf ni, 3.1 ni dia punya ketinggian pokok tu naik tinggi sama-sama. Tapi untuk yang kedua ni, ketinggian pokok padi bukit ni dia sedikit menurun. Jadi kita boleh buat dia punya perbezaan. Sebab kalau kita tahu kat sini dia punya beza dia, yang pertama kita tanam dalam kotak semayang berbeza. Yang kedua kita tanam dalam kotak semayang sama. So kalau berbeza tu maksudnya masing-masing dapat ruang masing-masing. So kat sini kita dapat lihat dia adalah persaingan intraspesies, intra A. Intraspesies ni adalah persaingan antara organisma yang sama. Macam mana kita tahu? Dia sebab dia tanam dalam kotak semayang yang berbeza kan. Pokok jagung dengan pokok jagung, pokok padi dengan padi. So dia akan bersaing antara spesies yang sama. So masing-masing pun dia akan dapat dengan sekata. So beza dia untuk yang darjah 3.2 ni, dia akan tanam dalam satu kotak semayang yang sama. So kita akan panggil dia persaingan interspesies. Interspesies ni dia adalah persaingan antara dua kelas organisma yang berbeza. Contohnya macam kita nak tahu, sebab dia tanam dalam satu kotak semayang yang sama tau. Jadi kita tahu bila dia tanam pokok jagung dan pokok padi dalam satu kotak yang sama, pokok jagung dan pokok padi ni dia akan bersaing antara satu sama lain, iaitu antara organisma yang berbeza.
Satu lagi kita panggil dia persaingan interspesies. Kat situ kita dapat 2 markah. Yang ketiga, soalan B2 pula, terangkan satu faktor abiosis menyebabkan kadar pertumbuhan jagung lebih tinggi berbanding padi bukit dalam Rajah 3.2. So yang kedua ni kita dapat tengok, kan dia tanam sama-sama dalam satu kotak. So bila kita tengok pokok jagung ni dia manipulasi pokok padi bukit. Jadi pokok padi bukit dia tak dapat bertumbuh dengan tinggi. So faktor abiosis, kita ada 2 faktor, faktor abiosis dan faktor biosis. Faktor biosis ni adalah, kita tahu dia adalah faktor yang hidupan ataupun faktor yang melibatkan benda hidup. Faktor abiosis ni pula dia melibatkan bahan kimia. Contohnya kita ada pH, kita ada suhu, kita ada keamatan cahaya. Untuk biosis tadi dia contoh macam haiwan yang hidup, contoh pengeluar, pengguna, pengurai. So itu beza dia. So bila faktor biosis kita fokus kepada bahan yang tak hidup. Dia akan bersaingan. So apa yang dia bersaing tu, dia contoh kita gunakan faktor cahaya. So bila faktor cahaya, macam mana kita tahu dia bersaing? Pokok jagung ni dia boleh tumbuh lebih tinggi daripada pokok padi bukit. So bila pokok jagung ni dia tumbuh lebih tinggi daripada padi bukit, dia akan menghalang cahaya matahari daripada matahari untuk sampai ke padi bukit. So maksudnya kita tahu pokok jagung ni dia dapat lebih cahaya matahari berbanding dengan pokok padi bukit. Jadi apa kesan dia? Pokok jagung ni dia menyerap lebih banyak nutrien, air berbanding pokok padi bukit. Jadi itulah yang mempengaruhi faktor abiosis kenapa pokok jagung lebih tinggi daripada pokok padi bukit. Untuk soalan C pula, dia kata terangkan interaksi tersebut. So kita baca soalan. Dia bagi satu serangga perosak bena hijau Neophothetics nigropictus yang mengisap hasil fotosintesis daripada batang padi lalu mengakibatkan pertumbuhan padi terbantut. So kita ada 2 organisma, satu serangga perosak, satu lagi padi ni. So kita dapat tahu sebabkan serangga perosak ni dia ambil hasil fotosintesis dan menyebabkan padi terbantut. So kita ada satu positif, kita ada satu negatif, iaitu satu untung satu rugi. Jadi automatik kita tahu dia ada interaksi parasit ataupun lebih tepat ektoparasit. Ekto ni adalah parasit yang melibatkan bahagian luar perumah dia. Contohnya macam serangga ni dia hisap bahagian luar kan. Contoh yang kita ada endoparasit, itu parasit yang ada kat dalam badan. Contohnya dalam badan manusia kita ada cacing pita. Cacing pita tu dia akan hisap nutrien-nutrien daripada dalam badan kita. Itu beza dia endo dalam. So untuk poin kedua, kita boleh panggil dia parasit serangga perosak ataupun kita guna nama dia bena hijau. So macam biasa kita terangkan apa itu parasit. Kita kena beritahu apa itu parasitism, iaitu parasit dia mendapat keuntungan manakala perumah yang di tengah hisap tu pokok padi dia mendapat kerugian. So untuk poin ketiga, parasit ni kita kena terangkan macam mana kita terangkan parasitism. Kita terangkan macam mana parasit atau serangga perosak ni dia ambil nutrien tu. So parasit ni ataupun bena hijau ni dia mempunyai alat penghisap tajam ataupun kita panggil secara saintifik proboscis untuk menghisap makanan. So daripada mana dihisap makanan tu, daripada dalam tumbuhan tu, daripada tisu phloem. Kenapa kita tak tulis tisu xylem? Xylem yang kita tahu dia akan mengangkut air dan garam mineral daripada akar ke seluruh bahagian tumbuhan. Tapi phloem ni pula dia mengangkut hasil fotosintesis, iaitu ada dalam soalan tu kan, nutrien, garam, dia mengangkut glukosa, asam amino. So daripada situlah, daripada tisu phloem, parasit ni dia akan menghisap makanan. So kesan dia dekat pokok padi ni untuk poin kelima, pokok padi ni dia akan mengalami kekurangan nutrien dan kurang subur. Sebab tu lah kita panggil dia pertumbuhan padi terbantut, sebab dia kekurangan nutrien dan dia kurang subur. Untuk soalan terakhir, dia nasihatkan untuk tidak menggunakan pestisida untuk mengawal populasi serangga perosak ini. Terangkan mengapa. So dia kata tak elok untuk guna pestisida yang kita tahu racun serangga walaupun kita nak lawan racun. So sebab dia pestisida ni dia bertoksikan. So sebabkan dia racun serangga, dia tidak spesifik kepada serangga yang kita nak, iaitu kita ada serangga yang baik untuk tumbuhan dan serangga yang tak baik yang akan membahayakan tumbuhan. So bila kita guna pestisida ini, dia akan membunuh kedua-dua serangga. Contoh cacing elok untuk tanah
Jadi benda-benda yang baik untuk tanah, untuk tumbuhan tu dia akan bunuh juga. So secara tak langsung dia akan memberi kesan kepada fotosintesis tumbuhan, contohnya menyebabkan penembungan terganggu, hasil tanaman berkurangan dan juga yang disebarkan melalui rantai makanan. So kenapa lagi kita tak boleh guna, iaitu poin ketujuh kita tengok, penggunaan berterusan menyebabkan serangga menjadi rintang. Rintang ni contohnya dia dah tak terkesan sangat dengan pestisid ni. So kita boleh bayangkan dia lebih kurang macam antibody. So makin lama dia kena tu, serangga ni dah terbiasa dengan racun pestisid tu. So makin lama kita kena guna makin banyak, iaitu kita terpaksa meningkatkan kebekatan pestisid yang lebih tinggi untuk membunuh serangga perosak. So bila kita guna selalu pestisid ni, serangga tu akan menjadi, ketahanan dia akan lebih tinggi untuk terhadap racun pestisid ni. So kesannya kita kena guna lagi banyak pekat pestisid untuk membunuh serangga perosak ni. Sekian, terima kasih. Soalan seterusnya. Okey, untuk soalan 4, dia tanya apakah hormon R dan T. Jadi ni kita sendiri memang kena hafal lah. Memang R tu hormon perangsang tiroid, T tu pula FSH, follicle, hormon perangsang folikel. Seterusnya soalan A2, tentukan satu perbezaan antara hormon R dan hormon T. Jadi ini memang hormon R ni dia memang dihantar ke kelenjar tiroid, dan T ni pula dihantar ke ovari. Jadi itulah perbezaan dia. InsyaAllah satu markah. Mengapakah kelenjar pituitari dianggap sebagai kelenjar utama? Ini memang kalau ditanya pasal ni, jawapan dia macam ni. Kerana kelenjar pituitari merembeskan hormon yang mengawal kelenjar atau hormon lain. Untuk soalan C, seorang lelaki menderita penyakit K yang disebabkan oleh kelenjar pituitari kurang merembeskan hormon S. Okay. Jadi hormon S ni okay. Jadi penyakit dia ialah penyakit diabetes insipidus. Jadi dekat terangkan ni pun kita cerita pasal hormon S tu benda bagai. Jadi hormon S ni dia ADH, antidiuresis. Jadi bila ADH ni kurang, jadi air kencing pun banyak. Jadi menyebabkan badan kehilangan banyak air. Jadi seterusnya, Raja 4.2 menunjukkan struktur kulit manusia dalam satu situasi. Berdasarkan Raja 4.2, terangkan tindakan X dalam mengawal atur suhu badan pada situasi tersebut. Jadi X tu dia autoerector. Jadi autoerector ni dia akan mengembang atau mengecut. Tapi untuk situasi ni dia akan mengecut. Jadi bila dia mengecut, dia akan menaik rambut menegak bagi menghasilkan lapisan haba yang lebih tebal. Jadi kurang haba yang terbebas ke sekitaran dan suhu badan kembali normal. Ini maksudnya time sejuk kan. Soalan terakhir E, terangkan kepentingan kulit selain daripada jadi kulit ni kita dah pernah belajar dia sebagai barisan pertahanan badan yang pertama, cegah kemasukan patogen dalam badan. Sekian, terima kasih. Okey, next soalan 5. Raja 5.1 menunjukkan karyotip seorang individu. So, soalan first dia, namakan penyakit genetik tersebut. So, dia tanya penyakit genetik. So, kalau kita tengok lukisan kat sini, dia kekurangan kromosom X. So, kita tengok dekat nota ni. So, dia kekurangan kromosom X, iaitu dia akan menghadapi sindrom Turner. So, jawapan dia ialah sindrom Turner. Jawapan dia sindrom Turner. Soalan nombor 2. Nyatakan bilangan kromosom anak itu. Bilangan kromosom. So, tadi dia mengidap sindrom Turner. So, bilangan kromosom kat sini ialah 44 tambah X. So, kita tulis jawapan dia 44 tambah X. Allah. Siap. Okey, seterusnya soalan B1.
Terangkan bagaimana kesilapan semasa pembentukan sel sperma boleh menyebabkan penyakit genetik. Okey, mana dia tanya kesilapan pembentukan sel sperma. So, soalan macam ni dia adalah disebabkan kegagalan kromatik berpisah waktu meiosis. So, bila dia dah gagal berpisah, dia akan menyebabkan kromosom tidak mempunyai bilangan kromosom 23 yang normal. So, dia akan jadi lebih atau kurang. So, bagi sindrom Turner, dia akan menyebabkan kesilapan tu menyebabkan kekurangan pada kromosom X. So, ni contoh jawapan dia. Kesilapan semasa pembentukan sel sperma boleh menyebabkan penyakit genetik ini dengan cara kromatik kembar gagal berpisah semasa alam fasa 2, menyebabkan kromosom seks bersenyawa dengan ovum menghasilkan zygot yang mempunyai satu kromosom X sahaja daripada ibu. Maka mutasi kromosom berlaku menyebabkan pengurangan dalam nombor kromosom. Sebab tu sindrom Turner, penyakit sindrom Turner akan mempunyai kromosom 44 tambah X. Okey. So soalan 2. Kadar mutasi semula jadi adalah rendah, namun boleh ditingkatkan oleh faktor persekitaran. Cadangkan 2 faktor persekitaran yang boleh menyebabkan penyakit genetik. So ni macam kita semua tahu banyak faktor yang membolehkan penyakit genetik. So salah satunya ialah macam ni, faktor persekitaran yang menyebabkan penyakit genetik ini berlaku kerana terdedah kepada sinar X dan sinar ultra ungu. Selain itu adalah disebabkan nitrosamina dalam industri makanan. Tak pun kita boleh jawab sama ada benzena, formaldehid, asbestos, karbon tetraklorida ataupun banyak lagi yang boleh menyebabkan mutasi kromosom. Rajah 5.2 menunjukkan 2 spesies anak berlainan iaitu lepus alani yang hidup di gurun manakala lepus atticus hidup di kutub. So kita tahu kalau dekat kawasan gurun dia akan panas. Dekat kutub dia akan sejuk. Dia akan sejuk kan. So dekat sini dia tanya, kedua-dua anak mempunyai perbezaan yang nyata dari segi telinga. Terangkan perbezaan tersebut. So, kita tengok kat sini. Telinga yang ni panjang, yang ni pendek. So, dia tanya terangkan perbezaan tersebut. So, kita boleh cakap lepus alani mempunyai telinga yang lebih panjang daripada lepus atticus. So, kita bagi tahu kenapa telinga ni lagi panjang, telinga yang ni lebih panjang daripada yang ni. So tadi lepus alani ni dia duduk dekat kawasan gurun, maka dia memerlukan telinga yang lagi panjang untuk membebaskan haba ke persekitaran. So badan dia akan lagi sejuk. So kalau macam lepus atticus ni dia duduk dekat kawasan kutub, dia memerlukan haba untuk mengekalkan dia punya suhu badan. So dia perlu memerangkak haba tu. So telinga dia adalah lebih pendek untuk memastikan dia boleh memerangkak haba tu, tak banyak haba terbebas ke persekitaran. So kat sini dia tanya terangkan perbezaan tersebut. So kita boleh jawab macam ni. Anak lepus alani mempunyai telinga yang lebih panjang daripada anak lepus atticus. Telinga yang panjang adalah untuk meningkatkan kadar kehilangan haba. So dia dapat mengurangkan suhu badan pada persekitaran yang panas. So contohnya macam ni. So next, adakah ciri telinga kedua merupakan kepada variasi? So kat sini kita boleh tengok dia daripada spesies yang berlainan. So bila spesies yang berlainan, variasi tak ada. So contoh jawapan kat sini kita boleh cakap dia bukan variasi sebab kedua-duanya daripada spesies yang berbeza.